Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita akan baca suratul Rahman. Suratul Rahman, dan insyaAllah hari Senin ini kita akan adakan juga nota tafsir Ar-Rahman, terjemahan, dan seperti biasalah satu surah Al-Qamar dahulu, insyaAllah. Saya ingat ada faedahnya juga, walaupun tak baca yang kita tak ulas Arab, petikan Arab dalam tu ada faedahnya juga. Kita bekalkan nota, sebab kelas kita ni ramai macam-macam. Ada orang yang dia bawa pendengaran saja, Quran pun tak ada apa. Okay. Bila kita bekalkan itu, mudah-mudahan dia juga. Ada orangnya nota dia tinggal di sini, sudah tinggal di sini, jadi besok tak payah bawa, dia bawa balik ilmu. Jadi yang ni sepatutnya bawa balik lah. Ada masa-masa kosong, tolong tengoklah juga, pasal nota tu dalam bentuk dia, kalau orang tak tengok balik, dia tak ada kulit, tak ada apa, dia macam sampah. Jadi orang memang bimbang, takut orang buat sampah yang koyak-koyak itu. Kalau kita bawa balik, kita simpan pada tempatnya yang elok, ataupun simpan, bawa balik dan bawa datang pula, baca lah. Mudah-mudahan dia bertambah sikit pengetahuan kita. Masa kita terlalu sedikit sebenarnya, sedikit, dan kita pun tak nak banyak. Kalau banyak dia melimpah, sikit saja. Jadi yang sikit kita manfaatkan seberapa yang bolehlah. Kita akan gunakan masa yang sedikit ini untuk benar-benar maklumat-maklumat yang sangat-sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca. Pagi ini kita nak baca suratul Rahman seperti biasalah. Tolong ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sadaqallahul azim. Surah yang kita akan baca pada pagi ini namanya Suratul Rahman. Ar-Rahman salah satu nama daripada beberapa nama Allah. Ar-Rahman juga nama disebutnya Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam, nama yang agung, besar. Nama ini man du'iya bihi ajab. Sesiapa yang berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman ini, mudah-mudahan dia dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahman. Nama Ismul A'zam. Dua Ismul A'zam, pertamanya Allah Jalla Jalaluh, Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Surah namanya Suratul Rahman. Suratul Rahman bilangan yang ke-55 ini itu surah yang agak luar biasa sebenarnya dalam pendekatannya. Luar biasa, pertama sekali luar biasa dari sudut nadanya. Nada surah ini, tekanan suara bagi surah ini, kata Said Qutb, dia luar biasa. Luar biasa pertama sekali pada bahagian awal surah ini memaparkan rahmat dan nikmat yang terlalu banyak.
Nikmat atau bahagian pertama di dalam surah ini dipaparkan dalam bentuk rayu. Suara tu, suara, tekanan suara. Tekanan suara mulanya sempit, rendah, kemudian dia makin tinggi, makin meninggi. Kita sebut sajalah misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mula-mula terbit sempit, rungga, kemudian makin luas. Surah yang membicarakan nikmat ini pada peringkat awalnya seolah-olah memaparkan seluruh alam ini. Seluruh alam ini di hadapan kita, memaparkan alam al-wujud dalam bentuk nikmat. Nikmat, justru itu surah bermula dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya pengasih ataupun penyayang. Kita tak tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim ni mana yang lebih tinggi dalam bahasa Melayu kita. Maha penyayang ke dia atau maha pengasih ke? Dua perkataan ini, pengasih dan penyayang ini, yang mana satu lebih tinggi dan lebih bermakna? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setengah menterjemahkan maha pemurah dan maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha pengasih. Maha pengasih dan maha penyayang, maha pemurah. Di sini maha pemurah lagi maha mengasihani. Tetapi Ar-Rahman ini satu sifat yang khas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khas. Tidak ada sifat ini pada manusia. Ar-Rahim mungkin ada pada manusia, tetapi itu pun tidak sepenuhnya secara majazi. Ataupun sebaliknya, juga dalam bahasa Arab tidak dapat menentukan, tidak ada ahli bahasa yang dapat menentukan mana yang lebih tinggi maknanya. Kedua-duanya ini datang daripada rahmah. Daripada rahmah. Ar-Rahim pun daripada Ar-Rahmah, Ar-Rahman pun datang daripada Ar-Rahmah juga. Sebahagian ulama kita menyatakan Ar-Rahman maha pemurah dan maha penyayang. Rahman ini di dunia, Rahim di akhirat, dan dunia dan akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurah dan maha penyayang. Pemurah di dunia, kerana murah di dunia diberi kepada semua orang. Orang yang taat kepada Allah, orang yang derhaka kepadanya, semuanya ini diberi. Orang mukmin, orang kafir, semuanya diberi nikmat Allah tanpa beza di dunia. Tapi beza di akhirat. Oleh kerana itu mereka menyatakan Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Pengasih di dunia dikasih kepada semua, akhirat hanya kepada orang mukmin saja. Itu perbezaannya. Jadi Ar-Rahman mula-mula sekali menyebut perkataan Ar-Rahman maha pengasih. Pengasih di dunia. Dan beberapa ayat beberapa ayat yang pertama diungkapkan dengan apa yang kita katakan suara merayu, rayuan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Suara itu sendiri sudah menunjukkan bahawa rahmah, pilu apabila kita baca dengan kita beri sedikit suara daripada hujung ayat Man, Rahman, Al-Quran, Al-Insan, Al-Bayan. Suara orang merayu ini selalunya panjang lah. Rayu, dia tidak bercakap pendek-pendek. Suara orang marah pendek-pendek. Pergi bawa lagi, pendek. Tapi orang merayu mesti dah bawa ke sini, ya panjang sikit. Soalnya macam itulah. Itu bahagian yang pertama surah. Bahagian yang kedua, mulai daripada kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat menjelaskan bahawa semua yang ada ini akan disimpan pada suatu hari nanti, akan dimusnahkan. Fan, musnah. Tidak ada yang kekal selain daripada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang kekal. Jadi dua bahagian. Bahagian yang pertama merayu, rahmah dalam pertama menyebutkan segala nikmat, nikmat langit, nikmat bumi, nikmat bulan, bintang, nikmat pokok-pokok, nikmat
neraca, timbangan. Ini semuanya nikmat, dan nikmat ini harus dipelihara. Apabila nikmat ini dipelihara, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada akhir surah ini, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika, banyak sekali bertambah-tambah nikmat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kebesaran Allah dan kemuliaannya ini akan dapat lihat kelebihannya apabila manusia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat dalam surah ini ingin menyatakan kepada kita bahawa manusia dijadikan untuk membahagiakan mereka, untuk membawa masuk manusia ini ke syurga. Allah tidak menjadikan manusia ini untuk dimasukkan ke neraka. Jadi kerana pada akhirat bakar dia. Ciptakan manusia, berikan nikmat, berikan segala kemudahan dalam dunia ini. Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dipermudahkan segala isi langit dan isi bumi. Tujuannya untuk dibakar? Tidak sama sekali. Tidak, itu bukan hikmat daripada penciptaan manusia ini untuk diseksakan di akhirat. Tapi manusia dijadikan untuk merahmatinya, untuk dirahmatinya. Ar-rahmah, kasih sayang. Jadi apabila manusia dicipta untuk kasih sayang mendahului kesaksaan. Kasih sayang mendahului kesaksaan. Oleh yang demikian, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lahir daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada umat ini. Nabi disebut Ar-Rahmatul Muhdah. Al-Rahmatul Muhdah, kasih sayang yang diberi hadiah kepada manusia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah mendapat satu hadiah yang paling istimewa sekali daripada Allah, iaitu dapat Nabi itu Nabi Muhammad. Ar-Rahmatul Muhdah, rahmat yang diberi percuma, yang dihadiahkan kepada umat manusia. Sesuailah dengan surah yang kita baca ini, surah Ar-Rahman. InsyaAllah apabila kita lanjutkan bicara dalam surah ini, banyak perkara-perkara yang menarik perhatian kita, terutama sekali kepada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang diulang-ulang hingga 33 kali kalau tak salah saya, perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua sekali ini dia tidak berulang, tapi setiap perkataan itu, setiap ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban membawa mesej yang khas kepada kita, membawa perutusan yang istimewa kepada manusia menerusi setiap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentang kelebihan surah ini banyak ulama menulis tentang kelebihan, tetapi tidak ada satu sandaran yang sahih. Oleh kerana itu kita tidak perlu dibicarakan kerana setiap perkara yang kita hubungkan dengan tafsir ini mestilah sah. Dua perkara yang saya tak sebut dalam sepanjang surah, membaca surah ini, bukan Al-Quran. Pertama sekali sebab nuzul, jarang kita sebut kecuali yang sahih saja. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Bukan semua ayat itu ada sebabun nuzul, tak ada. Asbabun nuzul yang sahih-sahih lah, yang tak sahih itu boleh diabaikan. Yang kedua tentang kelebihan surah. Setengah tafsir letakkan setiap surah ada kelebihannya. Dan kelebihan itu rekaan semata-mata. Ada yang ada dalilnya seperti surah Al-Kahfi misalnya, surah Yasin ada kelebihannya, ada surah Al-Mulk ada kelebihannya. Bukan semua surah ada kelebihan begitu. Setengah surah diciptakan kelebihan. Apa sebabnya? Sesiapa yang mahu anak bijak baca surah Luqman, sesiapa yang mahu mudah bersalin baca surah Maryam, sesiapa yang mahu anak itunya cantik baca surah Yusuf. Ini kayu. Jadi tidak ada satu dalil, satu sandaran yang boleh dipercayai. Yalah, insyaAllah hari berikutnya kita akan baca surah ini, dan sekali dulu untuk pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.